Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah membuktikan kepada kita Empire Rom dan Uthmaniyah hancur dan musnah. Nilai integriti digadai. Demikian juga dengan kisah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka akibat berlakunya amalan rasuah dalam kalangan raja dan pembesarnya. Kerajaan nasionalis Chiang Kai-shek di China, Presiden Richard Nixon di Amerika Syarikat, Presiden Marcos di Filipina dan Presiden Mobutu di Zaire turut tumbang kerana jenayah yang sama. Di Malaysia, acap kali kita dengar tentang rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, korupsi dan katakan apa sahaja bagai tiada episod kesudahannya. Lebih menikam jiwa saat penguasa yang seharusnya menyelamatkan negara turut terpalit nama. Betapa murahnya nilai integriti kita. Di China, individu yang terlibat dengan amalan rasuah akan dihukum tembak sampai mati. Namun, berbeza dengan kita, selagi wang dan kuasa menjadi raja, si durjana bebas bermaharajalela. Mengapa semua ini terjadi? Kerana rapuhnya integriti dalam kalangan rakyat kita. Dari borak kosong di kedai kopi hinggalah di meja menteri, semuanya berbicara tentang integriti. Maka benarlah kata Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi. Katanya, kerana integriti banyak bangsa menjadi dewasa. Kata Mahatma Gandhi pula, integriti dan nilai-nilainya tidak hanya diamalkan semasa di halayak. Ianya perlu menjadi pegangan walaupun tiada yang melihat perbuatan kita. Menurut Dwight D. Eisenhower, kualiti tertinggi untuk kepimpinan adalah integriti yang tidak diragukan lagi. Tanpa integriti, tidak ada kejayaan yang nyata, tidak kira kejayaan kumpulan, pasukan bola, pasukan tentera atau di pejabat. Hadirin, maka pada hari ini saya akan bawakan 4 persoalan untuk kita fikirkan bersama. Pertama, adakah negara yang kita cintai ini adalah negara yang berintegriti? Hadirin, pada tahun 2019 sahaja hasil tangkapan rasuah di Malaysia sebanyak 1,101 yang bernilai 2,068.75 juta ringgit. Manakala hasil siasatan SPRM yang melibatkan pegawai kastam diraja Malaysia sebanyak RM108 bilion lesap, RM10 bilion lagi dipindahkan secara haram ke luar negara. Jika dahulu jenayah dilakukan bersenjata, namun kini jenayah berlaku di alam maya. Si penipu yang kononnya menyamar menjadi kaki tangan bank dan penguat kuasa, menelefon dan menakutkan si mangsa sehingga si mangsa memasukkan wang ke dalam akaun tertentu. Buktinya, pada tahun 2020 sahaja, sebanyak RM128 juta ringgit Malaysia mengalami kerugian akibat sindiket macau scam di Malaysia. Bukan pada yang miskin harta, tetapi pada yang miskin nilai integritinya. Pada 6 April 2019 yang lalu, Polis Singapura dan Malaysia bekerjasama dalam menyelesaikan siri kes penipuan cinta internet di kedua-dua negara. Kisahnya bermula di alam maya, berakhir dengan si gadis tertipu dengan janji manis si jejaka yang kononnya setia hingga hujung nyawa. Akhirnya hilang wang hanya kerana cinta. Hadirin, desakan hidup lantaran pandemik COVID-19 membuatkan saya semakin bimbang. Mana tidaknya, statistik menunjukkan seramai 12,705 pelajar Institut Pengajian Tinggi berdaftar melalui aplikasi Sugarbook bagi mencari sugar daddy. Bayangkan, apakah nasib anak muda kita pada hari ini? Mana pergi nilai, akal dan budi pekerti mereka? Hadirin, persoalan kedua, apakah langkah kerajaan dan rakyat kita dalam usaha memelihara integriti? Berbagai dasar telah dirangka.
termasuklah Pelan Integriti Nasional. Bahkan kini diwujudkan pula Pelan Pencegahan Anti Rasuah NACP 2019 hingga 2023 yang merupakan dasar negara yang mempunyai 17 objektif strategik dan 115 inisiatif kesemuanya. Bahkan, tahukah hadirin, setiap tahun Hari Integriti Kebangsaan disambut pada 5 November bagi membudayakan nilai integriti dalam kalangan masyarakat kita. Tidak cukup dengan itu, kita ada Akta Pencegahan Rasuah 1961, Akta Pencegahan Rasuah 1997. Kini terdapat banyak kursus integriti dan rasuah yang ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi, manakala penerapan dalam buku teks sekolah rendah dan menengah juga turut diperkasa. Badan Bukan Kerajaan dan masyarakat sivil anti rasuah juga turut ikut serta bagi memastikan aspirasi negara tercapai, khususnya kepada generasi muda negara. Hadirin, persoalan ketiga, apakah gambaran masa hadapan buat Malaysia? Usaha memelihara integriti persis negara Denmark yang dikabarkan sebagai negara ketiga paling bahagia di dunia menurut laporan tahunan 2021 yang dilaporkan oleh UN Sustainable Development Network Solution. Kita jangan pandang rendah pada negara kita. Buktinya pelbagai kempen membasmi gejala rasuah telah dilaksanakan melalui program transformasi kerajaan dan bidang keberhasilan utama negara. Sepanjang pandemik COVID-19, kita sedar era digital semakin mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia. Maka, peluang ini haruslah digunakan untuk menerapkan integriti dalam kalangan masyarakat kita. Hadirin, tahukah anda pada tahun 2030, kebanyakan pekerjaan akan digantikan dengan automasi robotik. Hal ini bermakna cabaran pada masa hadapan tidak lagi melibatkan persaingan antara manusia dan manusia, tetapi persaingan antara manusia dan robot. Malaysia juga tidak terkecuali. Namun, hanya satu yang saya pinta. Buktikan pada saya, adakah robot atau manusia? Adakah kita lebih berintegriti berbanding robot yang hanya sebuah mesin tanpa emosi? Adakah kita akan menepati masa bekerja? Jika tidak keterlaluan jika saya katakan robot adalah lebih baik berbanding kita yang dikurniakan akal dan fikiran yang cerdik. Maka saudara dan saudari, persoalan yang terakhir iaitu persoalan keempat. Apakah iktibar yang dapat kita pelajari? Marilah anak bangsa, kita belajar daripada sejarah negara. Tun Sri Lanang menukilkan antara punca kekalahan Melaka kepada Portugis adalah apabila Sultan membunuh bendahara berwibawa tanpa usul periksa. Setelah itu, tahulah Sultan bahawa Si Kitol dan Raja Mandalian lah yang telah menyebarkan fitnah dan berbuat khianat kepada Raja dan Melaka. Sifat integriti inilah yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin negara dan juga dalam setiap masyarakat di Malaysia. Harta dan wang ringgit tidak mampu membeli nilai integriti, tetapi harta dan wang ringgit mampu menghancurkan nilai integriti. Maka marilah bersama saya kita bina masyarakat yang berintegriti tinggi demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya di mata